Sistem kewangan. Subtopik pertama, pengenalan sistem kewangan. Ia merangkumi takrifan sistem kewangan, fungsi pasaran kewangan, takrifan fungsi pasaran kewangan. Pengenalan sistem kewangan. Apakah dia sistem kewangan? Ia adalah sistem yang membolehkan berlakunya pemindahan dana di antara pemberi pinjaman, pelabur dan peminjam. Ia melibatkan hubungan yang kompleks antara pasaran kewangan, institusi kewangan, instrumen kewangan, perkhidmatan kewangan, pengamal kewangan dan peraturan urus niaga kewangan. Di Malaysia, struktur sistem kewangan terbahagi kepada 3, iaitu pasaran kewangan, institusi perbankan dan badan kawal selia. Berikut merupakan sistem kewangan yang wujud di Malaysia. Pertamanya, pasaran kewangan terdiri daripada pasaran wang, pasaran modal, pasaran pertukaran mata wang asing, pasaran derivatif. Manakala institusi kewangan terdiri daripada institusi kewangan perbankan dan institusi kewangan bukan perbankan. Badan kawal selia pula terdiri daripada Bank Negara Malaysia, Bursa Malaysia, Suruhanjaya Security. Berikut merupakan fungsi pasaran kewangan. Sebelum penerangan fungsi pasaran kewangan adalah lebih baik anda mengetahui mengenai pasaran kewangan. Pasaran kewangan adalah pasaran di mana dana dipindahkan daripada golongan yang mempunyai lebihan dana kepada golongan yang mempunyai kurangan dana. Dana tersebut dikenali sebagai aset kepada pemberi pinjaman dan liability kepada peminjam. Di Malaysia, pasaran kewangan terdiri daripada pasaran modal, pasaran wang, pasaran pertukaran wang asing dan pasaran derivatif. Fungsi pasaran kewangan terdiri daripada kecairan, mengintegrasi maklumat pasaran dan pertukaran risiko. Sebelum saya menerangkan mengenai fungsi ini, adalah lebih baik anda mengetahui mengenai setiap pasaran kewangan yang wujud di Malaysia. Pasaran kewangan yang pertama adalah pasaran modal. Pasaran modal adalah pasaran untuk mendapatkan dana jangka panjang yang terdiri daripada pasaran saham dan pasaran bond ataupun dalam kewangan Islam dikenali sebagai sukuk. Pasaran ini juga memindahkan sekuriti jangka panjang yang diterbitkan kerajaan dan badan perdagangan swasta kepada pelabur. Instrumen kewangan dalam pasaran ini berisiko tinggi tetapi mampu memberi peluang yang tinggi kepada pemegang instrumen. Kebanyakan firma menggunakan pasaran modal untuk mendapatkan dana bagi pelaburan jangka panjang seperti pelaburan dalam logi, teknologi dan mesin. Peserta pasaran ini terdiri daripada pelabur, bank dan syarikat insurans. Contoh pasaran adalah Malaysian Stock Exchange Berhad, Malaysian Exchange of Securities Dealing and Automated Quotation. Contoh instrumen melibatkan instrumen kewangan equity, contohnya saham biasa, dan hutang, contohnya bond. Berikut merupakan contoh instrumen pasaran modal, iaitu saham biasa yang didagangkan di Bursa Malaysia. Kita boleh lihat di sini terdapatnya senarai nama syarikat-syarikat berhad diikuti dengan harga masing-masing di akhir transaksi, perubahan harga yang berlaku, serta jumlah pembeli dan jumlah penjual. Fungsi pasaran modal. Pertama, pergerakan tabungan. Pelaburan modal merupakan sumber terpenting menggerakkan dana yang tidak aktif dalam kitaran ekonomi. Dengan cara itu, dana yang tersimpan dapat digerakkan ke dalam pelaburan yang betul.
Contohnya bond. Syarikat yang mempunyai dana yang banyak boleh meminjam kepada syarikat atau kerajaan yang memerlukan dana. Kedua, peluang pelaburan. Pasaran modal mampu meningkatkan sumber dana untuk jangka panjang. Oleh itu, pasaran ini menyediakan peluang pelaburan kepada orang awam dan institusi untuk melabur dalam instrumen jangka panjang seperti saham, bond, unit amanah dan lain-lain lagi yang menjanjikan pulangan dalam bentuk kadar faedah, dividen dan keuntungan modal. Pasaran kewangan yang kedua adalah pasaran wang. Pasaran wang adalah pasaran di mana instrumen kewangan jangka pendek iaitu kurang dari setahun diurus niaga bagi membekalkan dana kepada peserta pasaran. Diurus niaga berdasarkan peranan sistem perbankan. Instrumen kewangan dalam pasaran ini lebih cair dan mempunyai perubahan harga yang rendah. Peserta pasaran adalah bank perdagangan, syarikat kewangan, bank pelaburan dan lain-lain. Contoh pasaran CIMB, RHB Bank, Maybank, Public Bank dan lain-lain. Contoh instrumen bil pembenderaan, kertas perdagangan, penerimaan bank dan lain-lain. Sebagai contoh, kerajaan akan menerbitkan bil perbenderaan yang mempunyai tempoh matang yang pendek untuk mendapatkan dana. Syarikat yang mempunyai lebihan dana akan membeli bil penderaan tersebut. Kerajaan akan dapat dana untuk membayari projek jangka pendek. Fungsi pasaran wang ini akan membolehkan syarikat memperolehi sumber dana melalui penjualan sekuriti kewangan jangka pendek. Ia juga membolehkan pelabur melabur dalam tempat yang selamat disebabkan kadar kecairannya yang tinggi dan tempoh matang yang pendek. Pasaran kewangan yang ketiga adalah pasaran pertukaran mata wang asing. Pasaran di mana berlakunya urus niaga mata wang antara bank dan institusi kewangan antara satu mata wang dengan mata wang lain. Transaksi pertukaran yang dilakukan mestilah tertakluk di bawah Akta Kawalan Pertukaran 1953. Pasaran akan menentukan kadar pertukaran berdasarkan permintaan dan penawaran mata wang. Kadar ini dipengaruhi imbangan dagangan, import dan ekspor, dasar bank pusat iaitu kadar faedah, bekalan mata wang dalam pasaran, dasar ekonomi iaitu belanjawan berimbang atau defisit, inflasi dan lain-lain. Peserta pasaran adalah bank pusat, institusi perbankan, syarikat tukaran mata wang dan broker tukaran mata wang. Contoh pasaran, bank pusat, institusi perbankan, syarikat tukaran mata wang dan broker. Contoh instrumen US dollar, RM, ringgit Malaysia, pound sterling, rial dan lain-lain. Fungsi pasaran pertukaran mata wang asing adalah untuk membantu institusi melaksanakan urus niaga pertukaran mata wang. Kedua, membantu peniaga dan pelabur antarabangsa menukarkan mata wang. Berikut merupakan contoh-contoh mata wang asing. Berikut merupakan contoh kadar pertukaran mata wang asing yang terdapat di Bank Negara Malaysia. Di sini terdapatnya selling and buying, pembeli dan penjual ataupun berlakunya permintaan dan penawaran. Pasaran kewangan yang keempat adalah pasaran derivatif. Pasaran instrumen kewangan hadapan yang menyediakan alat pengurusan risiko yang efektif dan selamat dalam produk komuniti dan kewangan. Contoh produk komuniti adalah sumber asas dan produk pertanian seperti minyak mentah, emas, kelapa sawit dan lain-lain.
Ia menguruskan pendedahan terhadap turun naik kadar faedah, risiko, saham dan indeks saham di pasaran hadapan. Contoh pasaran adalah Bursa Derivatif Malaysia, contoh instrumen pasaran hadapan, pasaran niaga hadapan, pasaran option, pasaran swap. Peserta pasaran, pedagang, pembeli komuniti dan bursa saham. Fungsi pasaran derivatif adalah untuk memberi kemudahan kepada pelabur yang memerlukan alat pelaburan yang inovatif dan fleksibel yang dapat mengambil peluang-peluang dari pasaran global. Ia menawarkan pulangan melebihi purata yang wajar dan perlindungan portfolio kepada pelabur. Berikut merupakan contoh pasaran derivatif Bursa Malaysia. Ia merangkumi indeks, komuniti dan kewangan yang diniagakan di masa hadapan. Setelah anda ketahui pasaran kewangan yang wujud di Malaysia, mari kita fahami pula fungsinya. Fungsi yang pertama adalah kecairan. Ia menyediakan mekanisme untuk jual beri instrumen kewangan dengan lebih cepat dan murah. Instrumen kewangan mempunyai tahap kecairan yang tinggi dan boleh diurus niaga dengan cepat. Tahap kecairan yang tinggi juga membolehkan sekuriti tersebut dijual dengan lebih murah. Contohnya dalam lot-lot iaitu 100 share per lot atau 1000 share per lot. Contoh kecairan tinggi iaitu unit saham dapat bertukar tangan dengan pantas dalam jumlah lot-lot melalui urus niaga di Bursa Malaysia. Fungsi yang kedua adalah mengintegrasi maklumat pasaran. Menyediakan maklumat berkaitan dalam pasaran seperti jangkaan pulangan, risiko, kadar faedah dan peserta pasaran. Ia membenarkan penjual dan pembeli berinteraksi untuk menentukan harga instrumen kewangan. Ia memudahkan individu membuat keputusan membeli dan menjual instrumen kewangan. Contoh, pelabur boleh mendapatkan maklumat berkaitan dengan harga pembukaan, harga penutup, volum jualan, nisbah harga pendapatan yang dibekalkan oleh Bursa Malaysia. Fungsi ketiga adalah pertukaran risiko. Risiko kewangan berkaitan analisis konsep statistikal iaitu mean, variance, sisihan piawai, covariance dan kolerasi yang menerangkan serakan pulangan di sekitar jangkaan pulangan. Melalui urus niaga jual beli instrumen kewangan, risiko akan bertukar tangan antara penjual dan pembeli. Contoh, risiko pasaran, risiko kecairan, risiko kredit, risiko operasi, risiko sistematik dan risiko nilai mata wang. Sekian, terima kasih.